Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlina Abdul Rahman dan saya Huzaimah Abdul Rani. Kami dari Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob Petari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Petari mempunyai pelbagai koleksi dan antaranya ialah koleksi Borneo. Koleksi Borneo menempatkan buku-buku yang diterbitkan di Kepulauan Borneo dan juga mengenai negara-negara di Kepulauan Borneo. Jadi hari ini kita nak berkongsi 3 buah buku daripada koleksi Borneo. Buku yang pertama ialah buku Keunggulan Adat Resam Melayu Sarawak pada Hari Raya Aidilfitri yang ditulis oleh Cik Junaidah Aming. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Buku yang kedua ialah buku Kosakata dan Peribahasa Melayu Sarawak. Buku ini ditulis oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan beliau merupakan seorang menteri kabinet dan juga ahli parlimen kawasan Satu Bong di Sarawak. Buku yang ketiga ialah buku Ungkapan Bahasa Iban Bahasa Melayu yang ditulis oleh seorang penulis dan aktivis bahasa Iban yang terkenal di Sarawak, iaitu Encik Ensiring, Encik Janang Ensiring. Okey, untuk buku yang pertama iaitu Keunggulan Adat Resam Melayu Sarawak pada Hari Raya Aidilfitri oleh Cik Junaidah Aming. Buku ini mengetengahkan dan berkongsi kepada pembaca berkenaan dengan kepelbagaian adat resam yang terdapat di negeri Sarawak. Sebagai contoh, salah satu adat resam iaitu menangguk atau menyadak pada pagi raya Aidilfitri. Masyarakat Melayu Sarawak memang dikenali kaya dengan pelbagai adat resam yang unik dan menarik. Sejarah permulaan kewujudan adat resam ini dapat dikesan dalam acara menangguk atau dikenali sebagai acara menyadak pada pagi hari raya. Pada zaman dahulu, adat resam tersebut bermula di seluruh bahagian, daerah dan kawasan di seluruh negeri Sarawak. Adat resam ini masih diamalkan seperti acara menaguk dikenali sebagai acara menyadak wang sumbangan. Acara menyadak dilakukan ketika perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Dalam acara ini, 4 orang lelaki yang terdiri daripada jemaah dan AJK surau berpakaian baju Melayu, berkain songket yang cantik serta bersongkok akan mengikat kain putih atau pelbagai jenis kain di pinggang masing-masing untuk melakukan acara menangguk atau menyadak. Acara menangguk wang sumbangan daripada para jemaah dilakukan secara 3 kali pusingan. Ketika pergerakan menangguk diteruskan, ia diiringi dengan bacaan doa dan selawat. Wang sumbangan tersebut digunakan untuk menjalani pelbagai aktiviti kebajikan seperti disumbangkan kepada mereka yang memerlukan serta digunakan untuk aktiviti keagamaan. Selain itu, semangat kekitaan yang kuat, jalinan perpaduan yang sejati berpaksikan keimanan yang sesuai dengan ajaran Islam dapat dipupuk lantaran adat resam bangsa Melayu yang bersopan santun, berhemah tinggi, penuh kewibawaannya yang unik, indah dan menarik. Begitulah tadi serba sedikit mengenai adat resam menangguk atau menyadak. Seterusnya, untuk yang seterusnya yang amat sinonim dengan masyarakat Melayu Sarawak ialah penyediaan kek lapis masa Hari Raya Aidilfitri. Jadi kek lapis Sarawak ini mempunyai pelbagai bentuk yang unik dan menarik. Sentuhan kelazatan rasa yang berbeza menarik perhatian masyarakat berbilang bangsa terhadap kek lapis Sarawak. Antara kek lapis Sarawak yang terkenal ialah seperti kek lapis tikar mengkuang, kek lapis waterfront, kek lapis India, kek lapis coklat, kek lapis evergreen, masam manis, blueberry cheese, mutiara, dan yang agak moden seperti kek lapis mutiara, kek lapis kuku putih, kek lapis fazura dan sebagainya. Jadi kek lapis ini sudah terkenal di seluruh Malaysia dan sekini juga dibawa ke peringkat antarabangsa. Jadi apa yang uniknya mengenai kek lapis ini?
ialah cara hidangannya pada zaman sekarang, zaman moden dan zaman dulu kala adalah berbeza. Pada zaman dahulu, kek lapis mungkin akan ada sebanyak 22 biji kek yang disediakan di setiap rumah. Sekarang ni mungkin dah kurang sedikit, mungkin 7, 8, dan tapi kalau orang Sarawak ni paling sikit pun 3 atau 4 kek lapis mesti disediakan. Jadi semua ini sekarang ni bergantung kepada kemampuan ekonomi keluarga tersebut dan juga bakat mereka dalam menyediakan kek lapis. Jadi kek lapis ni sebenarnya semuanya akan dihidangkan di atas meja, dan kek ini akan dihiris secara berperingkat. Setelah habis baru dihiris lagi. Antara banyak kek yang dihidangkan, salah satu kek akan menjadi kek kepala meja. Jadi kek kepala meja ini mestilah sebuah kek yang paling disayangi oleh tuan rumah, dan kos pembuatan kek ini juga yang paling tinggi. Jadi kek kepala meja tidak boleh dipotong bersama dengan kek lain. Dia akan dipotong pada hari terakhir Hari Raya Aidilfitri, iaitu pada hari ke-7 sambutannya di Sarawak. Okay. Seiring dengan kek lapis adalah air lemonade. Air lemonade ni sebenarnya adalah air berkarbonat yang biasa, tapi ia berbeza dengan air lemonade, air karbonat yang ada sekarang di pasaran, di mana air lemonade ini adalah dalam botol yang kecil. Jadi air lemonade ini sekarang sudah sukar untuk dicari di pasaran. Jadi masyarakat Melayu Sarawak menggunakan air berkarbonat yang biasa, yang ada di pasaran seperti Coca-Cola, Fanta dan sebagainya. Tapi kalau di Sarawak ini ada cuma 1 ataupun 2 kedai saja yang menjual air lemonade tradisional dalam botol kecil tersebut. Ia semakin pupus sekarang. Seterusnya, kami ingin berkongsi juga berkenaan dengan kain songket dan tudung keringkam yang merupakan pakaian adat resam Melayu Sarawak yang menjadi kebanggaan serta pilihan utama masyarakat di Sarawak. Apa yang anda dapat lihat di sebelah saya dan Puan Huzaimah, ini adalah contoh tudung keringkam. Okay, tudung keringkam yang agak padat sulamannya, dan bersama dengan Huzaimah adalah kain songket Sarawak. Okay, berkaitan dengan tudung keringkam, keringkam merupakan simbol mahkota wanita Melayu Sarawak pada sekitar tahun 1920-an sehingga 40-an. Ia merupakan tudung tradisional bagi wanita Melayu Sarawak. Tudung keringkam mempunyai 2 jenis, iaitu selayah atau tudung dan selendang. Contoh selayah ni adalah seperti yang saya tunjukkan ini, di mana ianya agak pendek, dan apabila diletakkan di kepala, dianya sehingga ke paras bahu, berbanding dengan yang berbentuk selendang. Apabila digunakan, digayakan, ianya akan panjang sehingga ke paras pinggang. Okey. Tudung keringkam pada era 60-an digunakan oleh wanita bangsawan sewaktu menghadiri majlis rasmi dan dipadankan bersama busana kain songket. Okay. Ia diperbuat daripada kain yang lembut dan disulam dengan menggunakan benang emas dan perak, berwarna emas dan perak, dan menjadikannya seni halus yang cukup unik. Penggunaan bahan yang cukup mahal, rumit, dan proses pembuatannya yang agak teliti membuatkan keringkam ini sesuatu bahan yang mempunyai nilai yang tinggi. Buat masa sekarang, harga untuk satu keringkam ini boleh mencecah ribuan ringgit harganya.
Okey, dan besarlah harapan penulis buku ini ya untuk melihat seni tenunan kain songket dan tudung keringkam sebagai keunggulan budaya bangsa Melayu Sarawak yang berjaya diketengahkan dalam apa juga situasi yang bersesuaian seiring dengan aliran kemajuan zaman, berjaya dilestarikan untuk dikenali, dihayati, diwarisi generasi terkini dan di masa akan datang agar berterusan dikagumi di mata dunia. Ya, okey, baik. Buku yang seterusnya yang kita ingin kongsikan ialah Kosakata dan Peribahasa Melayu Sarawak. Jadi penyusun buku ini Datuk Seri Dr. Wan Junaidi merupakan penutur asli bahasa Sarawak, bahasa Melayu Sarawak. Jadi entry yang dimasukkan dalam buku ini telah beliau kumpul untuk satu jangka masa yang panjang sebenarnya. Jadi dengan usaha beliau ini yang membolehkan pembaca dan peminat bahasa Melayu dan juga pelajar memahami makna kosakata yang kian terpinggir akibat arus pemodenan di Sarawak ini. Jadi buku ini memberi tumpuan kepada kosakata dan peribahasa Melayu Sarawak dan dia bertunjangkan kepada maklumat bahasa Melayu yang terkumpul dari daerah Saribas, Semarahan dan juga Kuching. Jadi kosakata dan peribahasa Melayu yang terkumpul ini dia anggap penting untuk menjadi khazanah linguistik Melayu dan bagi memperkasakan lagi bahasa Melayu yang terdapat di Sarawak ini ya. Okay. Jadi dalam buku ini kosakata, istilah serta ungkapan yang terkumpul akan memaparkan ya, memerihalkan aktiviti sosiolinguistik, sosio budaya, adat resam, eufemisme, dan sebagainya yang digunakan oleh orang Melayu untuk menyatakan isi hati, buah fikiran, amalan-amalan mereka dan juga pantang larang yang ada dalam masyarakat. Jadi penggunaan bahasa Melayu atau logat Melayu dalam masyarakat dimaksudkan menjadi cerminan sifat berbahasa orang Melayu Sarawak pada zaman lampau dan ianya diwarisi sehingga sekarang. Itu saja untuk buku ini. Jadi bagi pemahaman yang lebih jelas kepada saudara-saudari, kita ada menyusun beberapa rakaman ya, aksi yang memperihalkan penggunaan perkataan dalam kehidupan seharian masyarakat Sarawak. Saya saksikan. Antun bermaksud lambat, lengah-lengah, bertangguh-tangguh. Teride-ride bermaksud dalam keadaan sakit tenat yang berpanjangan. Kelang-kelus bermaksud perbuatan seseorang berjalan keluar masuk atau turun naik.
tergele-gele bermaksud baring dengan muka menghadap ke atas. Ngipak bermaksud mengintai, bersembunyi untuk memerhati orang, binatang atau burung. Lawa bermaksud sombong, bongkak. Hey! Gago bermaksud sibuk, menyibuk. Ibe bermaksud berpimpin tangan ketika berjalan. I believe I can fly. Untuk buku yang berikutnya adalah ungkapan bahasa Iban bahasa Malaysia oleh Encik Janang Ensiring. Okey, buku ini disusun untuk memenuhi keperluan umum di beberapa peringkat. Okey. Jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di Sarawak, bahasa Iban boleh dikatakan paling banyak persamaannya dengan bahasa Melayu. Ini bermakna bahawa perpisahan antara bahasa Iban dengan bahasa Melayu dari bahasa Induk berlaku lebih kemudian daripada perpisahan bahasa-bahasa berkenaan dengan bahasa lain di Sarawak. Buku ini juga memuatkan kata dan ungkapan kata dan bahasa Iban yang mutakhir, yang lazim digunakan dalam pertuturan seharian. Terjemahannya ke bahasa Malaysia difikirkan boleh memberikan manfaat kepada penutur bahasa Iban yang ingin mengetahui erti atau persamaan kata atau ungkapan dan seterusnya menggunakan kedua-dua bahasa itu dalam perbualan. Okey, bahasa Iban sudah diajar sebagai mata pelajaran di sekolah dan ia juga turut diajar di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Melaya sebagai kursus wajib kepada mereka yang hendak mengkhusus dalam bidang ilmu bahasa Melayu. Pengetahuan bahasa Iban di kalangan rakyat Malaysia selain orang-orang Iban sendiri akan membawa persefahaman. Ini akan membantu dalam penyatu paduan rakyat Malaysia. Okey, jika kita lihat pada buku ini, ia telah disusun mengikut kepada situasi situasi percakapan. Sebagai contoh, terdapat contohnya untuk panggilan kepada seseorang, perbualan mudah, ia telah dispesifikasikan, diatur supaya lebih mudah dibaca dan difahami dengan contohnya ada perayaan dan ada istiadat, nombor, bilangan yang tidak tentu dan sebagainya. Untuk contoh yang lebih mudah difahami dan disaksikan oleh saudara-saudari, kita telah menyediakan rakaman perbuatan menggunakan ungkapan bahasa Iban dan maksudnya sekali. Untuk itu kita saksikan. Tamak, pansut, anang inggar,
Munsuh. Pangan. Ngirup. Makai. Celum. Burak. Mimit. Mayuh. Pantun pendiau. Uji entik kita semua bangsa manusia, tak diau berbaik anang berperang, gagak pemanah di dalam dunia, awak kehidup diau lantang senang. Jakuk sempama. Orang engkari madah kediri nadai besi, dinga tak bersehari-sehari berkambah duku. Orang sekerang madah diri nadai pinang, pedak tak berkecirak gak di baruh dagu. Orang julau madah kediri nadai semakau, paliak ketisau pedak liau-liau api ruku. Orang seratu madah kediri nadai manuk, paliak keteluk pedak berapuh kerubung teluk. Dengan itu berakhirlah sesi perkongsian kami mengenai 3 buah buku tadi. Diharap perkongsian kami yang seberingkas tadi dapat memberi gambaran kepada saudara dan saudari mengenai keunikan adat resam dan budaya masyarakat di Sarawak. Terima kasih kerana sudi menonton perkongsian dari kami Universiti Malaysia Sarawak. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.